Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 12 akan membentangkan mengenai latar belakang sosioekonomi dan peluang ekonomi yang terdapat di Mukim Sungai Karang, Kuantan, Pahang. Ahli-ahli kumpulan kami adalah Muhammad Ari Lukman, Ni Asyah, Nur Adlina, Nur Akila Nadira, Nur Hidayani dan juga Nur Anissa. Untuk pengenalan, pembangunan mempunyai pelbagai maksud dan dimensi. Pembangunan boleh merujuk kepada usaha mengubah masyarakat atau negara daripada keadaan mundur kepada maju. Perubahan yang dimaksudkan meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, psikologi dan sebagainya. Perubahan ini juga merujuk kepada aspek fizikal, kebendaan dan bukan kebendaan. Kerajaan telah melancarkan dasar pertanian negara yang menggariskan masa depan pembangunan sektor perikanan, terutamanya perikanan laut dalam dan aquaculture. Kumpulan kami telah memilih Mukim Sungai Karang sebagai tempat kajian di mana Mukim Sungai Karang mempunyai keluasan tanah sebanyak 271.2 km persegi dengan bilangan penduduk sekitar 200,000 orang. Dekat bawah Mukim Sungai Karang terdapat 9 buah kampung yang didominasi oleh 3 aktiviti ekonomi yang berbeza. Bagi kampung Balok, Cengal Lempung, Sungai Karang Pantai, Sungai Karang Darat, Cerating, Sungai Ular dan Cendur, ekonomi utama mereka adalah nelayan dan perikanan. Dan di Cerating adalah pelancongan, manakala di Kampung Alur Batu adalah pertanian. Seterusnya, permasalahan kajian. Yang pertama, kesukaran pemasaran. Aktiviti ekonomi di Mukim Sungai Karang pada asalnya berjalan dengan baik. Penjualan hasil laut antara penduduk tidak menurun dan tiada masalah. Tetapi sejak COVID-19 melanda, semua penduduk mempunyai kesukaran dalam aktiviti jual beli ikan disebabkan SOP yang diperketatkan ketika ini. Yang kedua, kekurangan tanah. Mukim ini mempunyai projek penternakan iaitu penternakan kambing secara kecilan di Kampung Cengal Lempung. Walau bagaimanapun, tiada projek ekonomi besar-besaran yang melibatkan pembangunan. Hal ini kerana menurut informan Mukim Sungai Karang kekurangan tanah kerajaan. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti taraf hidup penduduk Mukim Sungai Karang. Kedua, mengetahui potensi ekonomi Mukim tersebut berdasarkan latar belakang sosioekonomi penduduk. Dan yang ketiga, meninjau pembangunan yang berlaku di Mukim Sungai Karang. Kumpulan kami memilih dua kaedah kajian ataupun dua metodologi kajian, iaitu yang pertama temubal dan yang kedua ialah kajian kepustakaan. Informan yang pertama ialah penghulu Mukim Sungai Karang, iaitu Encik Ahmad Faizal Rahimi bin Datuk Abu Ishaq. Responden yang pertama ialah Encik Hambali bin Abdul Manaf dan responden yang kedua ialah Tengku Mariam Nadia binti Tengku Zainuddin. Jumlah penduduk di Mukim Sungai Karang adalah sekitar 200,000 orang. Anggaran taraf kehidupan mereka adalah 20% golongan B40, 50% M40 dan 30% T20. 85% penduduk di Mukim Sungai Karang mempunyai kelulusan SPM, manakala peratusan belia yang menghabiskan diploma dan degree adalah 45%. Anak muda yang berhijrah ke bandar adalah 25% dan yang selebihnya masih tinggal dan bekerja di Mukim Sungai Karang. Kebanyakan penduduk yang mempunyai diploma dan degree bekerja makan gaji seperti guru, jururawat, doktor dan sebagainya. Dominasi ekonomi yang utama di Mukim Sungai Karang adalah perikanan. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada potensi ekonomi yang terdapat di Mukim Sungai Karang. Pertama, dominasi ekonomi di Mukim ini adalah nelayan kerana terdapat pantai di sepanjang Mukim ini, iaitu Pantai Laut Cina Selatan. Kategori nelayan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu nelayan berlesen dan nelayan persendirian. Perbezaannya ialah nelayan berlesen mempunyai bot dan pukat tersendiri, manakala nelayan persendirian kebiasaannya akan menumpang bot nelayan berlesen dan mereka hanya boleh memancing sahaja tanpa memukat. Walaupun sedemikian, bilangan anak muda yang menceburkan diri dalam aktiviti nelayan kini makin meningkat. Antara faktornya ialah ianya merupakan aktiviti warisan keluarga dan minat yang mendalam terhadap aktiviti di laut tersebut. Seterusnya, di Mukim ini juga terdapat peluang ekonomi selain nelayan, seperti sektor perkilangan di Gebeng, sektor pekerjaan di pelabuhan dan juga sektor pembinaan seperti pembinaan ECRL untuk mengangkat kargo di pelabuhan. Selain itu, bilangan peniaga yang meningkat hari demi hari menjadikan produk IKM seperti keropok, sambal bilis,
kerepek dan sebagainya dijual di pasaraya berdekatan. Seterusnya, peluang pekerjaan sangat meluas di sini seperti yang disebut sebelum ini. Ianya ditambah pula dengan penduduk kampung yang berstatus T20 menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat seperti menjadikan mereka sebagai kontraktor binaan. Potensi ekonomi yang terakhir ialah projek ekonomi. Walaupun mukim ini kekurangan tanah, namun terdapat juga projek ekonomi yang mampu dihasilkan. Sebagai contoh, terdapat sebuah projek penternakan kambing secara kecil-kecilan di kampung Cengal Lempung. Kekurangan tanah kerajaan menyebabkan pembangunan di Mukim Sungai Karang tidak sepesat di mukim-mukim yang lain. Namun masih terdapat beberapa pembangunan dan kemudahan yang telah disediakan. Antaranya, terdapat 8 buah sekolah yang terletak kira-kira 2 hingga 6 km dari kawasan tempat tinggal penduduk, iaitu 5 sekolah rendah dan 3 sekolah menengah. Kebiasaannya, penduduk di Mukim Sungai Karang menghantar anak mereka ke sekolah berasrama apabila memasuki sekolah menengah. Seterusnya, kecanggihan teknologi daripada aspek kelajuan internet. Seperti yang kita tahu, proses penjualan ikan semasa musim COVID adalah agak terjejas kerana kesukaran penduduk atau orang awam untuk bergerak ke pasaraya dan sebagainya. Oleh itu, nelayan mengambil inisiatif dengan mempromosikan ikan di dalam grup WhatsApp ataupun Facebook dan menghantar terus ikan ke rumah tanpa perlu penduduk keluar. Yang ketiga, pembinaan bangunan. Jika dahulu pengasingan ikan hanya dilakukan di jeti kayu, kini kerajaan telah membina bangunan khas bagi tujuan proses pengasingan dan penyimpanan ikan. Ini memudahkan nelayan untuk menyimpan ikan dengan baik serta kualiti kebersihan lebih terjamin. Dan yang terakhir adalah bantuan untuk nelayan. Kerajaan juga menyediakan bantuan untuk penyelenggaraan bot dan pukat bagi nelayan untuk memudahkan kerja mereka. Secara keseluruhannya, taraf kehidupan masyarakat di sekitar Mukim Sungai Karang berada di tahap yang sederhana. Mukim tersebut juga dilihat berpotensi untuk dibangunkan menjadi sebuah kawasan yang maju. Walaupun terdapat peluang pekerjaan lain di mukim tersebut, namun segelintir penduduk daripada kawasan tersebut bekerja sebagai nelayan. Oleh itu, pihak kerajaan seharusnya mempertingkatkan lagi bantuan yang disalurkan kepada golongan nelayan di mukim ini supaya penduduk dapat mengoptimumkan taraf sosioekonomi mereka.